1/3 daripada 1 bulan Nabi lebihkan, seolah-olah macam gitu. Kita kaitkan dengan ayat 160 daripada surah Al-An'am kali 10. 1 bulan puasa 10 hari kali 10, 100 hari. Kalikan dengan ayat yang ke-161 Al-Baqarah kali 700. Beb, juta-juta, beb, milioner pahala. Jangan main. Ini yang Nabi sarankan, ya tak? Artinya orang ini mendapat pahala yang sangat banyak. Nak beritahu kepada kita baiknya Nabi SAW, bijaknya Nabi SAW. Apabila sahabat yang nak beribadah, Nabi tak tolak dulu. Nabi tolak satu, Nabi berikan alternatifnya. Dia cakap dia boleh lebih, Nabi beri, tak ada masalah. Orang bersungguh-sungguh dalam beribadah, kasih, ya tak? Kata Abdullah lagi, katanya, fa inni utiku afdala min zalik. Kalau 1 bulan hanya 10 hari puasa, 1 hari puasa 2 hari buka, easy lah, tak ada masalah. Bahkan beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni akhizu quwwatan, sesungguhnya aku kuat untuk melakukan lebih daripada itu. Kalau kita lihat, confirm para sahabat Nabi ni memang ahli ibadah, orang yang hebat, orang yang ikhlas. Kita kena bela dulu. Hebat betul, tak? Yang confirm Nabi anjurkan itu pun mereka katakan mereka boleh buat lebih pada itu. Kita yang confirm Nabi sunahkan pun kadang-kadang tak buat juga. Kita tengok sahabat punyalah hebat dalam beribadah. Dan ini pun kita nak cuba pelajari. Mula-mula Nabi steady, kira darah belum up lagi lah. Nabi cakap puasa 3 hari, dia cakap boleh lebih. Boleh yang ini, boleh pada itu. Nabi cakap okey, 1 hari puasa, 1 hari buka. Ini 1 bulan 10 hari. Dia cakap boleh lebih. Kata Nabi, fasum yauman wa uftira yauman. Kata Nabi, kalau begitu, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Dia bukan 1 bulan 3 hari, bukan 1 bulan 10 hari, 1/3, tapi kurang-kurang 1/2. Apabila 1 hari puasa, 1 hari buka, berarti 15 hari berpuasa, 15 hari berbuka. Itu puasa lat-lat dipanggil. Puasa yang inilah puasa yang sangat hebat, yang kalau kita lihat ada 3. Satu bulan kita puasa 3 hari, 13, 14, 15. Yang kedua yang juga dikatakan hebat, yang ini Nabi khususkan kepada orang-orang yang gairah semacam, orang yang betul-betul nak cari sorga betul-betul, ya tak? Puasa yang 10 hari 1 bulan, yang ini 1 hari puasa, 2 hari buka. Macam itu. Kalau ada orang yang lebih kuat lagi, kata Nabi, okeylah, aku tak nak halang kau berpuasa, buatlah. 1 hari puasa, 1 hari berbuka, yang kita namakan puasa lat-lat. Kalau kita, Allahu Akbar, puasa lat-lat ni jadi sunnah mu'akadah, pengsan kita. Yang kadang-kadang Senin Khamis saja tak bikin, 13, 14, 15 pun tak bikin, dia tak? Maaf, kadang-kadang ada ibu-ibu ni kena tutup sikit. Ada ibu-ibu yang qadak pun belum lagi. Ini dah Jamadil akhir dah. Jamadil akhir, tak lama lagi nak masuk Syaban, nak masuk Rejab, nak masuk Syaban, nak masuk Ramadan. Ini sahabat ni yang macam gitu pun dia cakap boleh kuat, boleh, tak? Nak beritahu kepada kita hebatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang sehebat ini, kata Nabi pada hadis ini, kalau anda lihat, fazalika siyamu Daud. Yang demikianlah puasa Nabi Daud alaihi salam. Sum, kata Nabi, berpuasalah siyama Nabi Allah Daud. Berpuasalah seperti mana puasa Nabi Allah yang bernama Daud alaihi salam. Jadi kan ada 3. Puasa Ayamul Bait, puasa bulan penuh, 13, 14, 15. Satu lagi puasa tak dapat dalam kitab fikir, tentang namanya puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Mungkin puasa sunat mutlak. Yang ketiga ni puasa yang paling hebat, puasa lat-lat. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Puasa ini kalau kita kira 15 hari dalam setiap bulan. Puasa ini Nabi namakan dengan puasa Nabi Daud. Nabi Daud ini bapa kepada Nabi Sulaiman. Tadi kita cerita Nabi Sulaiman, bapaknya Sulaiman bin Daud, ya tak? Jadi Nabi Sulaiman ini ada seorang bapa yang juga Nabi. Lebih awal lagi, Nabi Daud ini Nabi yang diberikan kitab Zabur, Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Jadi Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini ada mukjizat. Sebahagian daripada Zabur yang dia baca itu bukan saja boleh yang ini hancur gunung, boleh cair besi. Di antara mukjizat Nabi Daud. Nabi yang Allah berikan kekuasaan dapat masuk di dalam Al-Qudus, Baitul Maqdis ataupun Palestin. Islam dapat menaluki Palestin pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian diteruskan oleh Nabi Sulaiman anaknya. Dalam matan hadis ini kalau kita baca, Nabi puji Nabi Daud alaihissalam dalam berpuasa. Kata Nabi, fa innahu kana a'badan nas.
Ketahuilah Nabi Daud itulah orang yang paling kuat di dalam beribadah, setaat-taat yakni manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi SAW apabila menjawab soalan Abdullah tanya kata, ini puasa satu hari berbuka ni puasa apa? Dia sebutkanlah, kata Nabi, wa kana, adalah yakni puasa tersebut siamu Daud, puasa Nabi Daud, yang kata Nabi nisfu dahr, bukan lagi nisfu syahr, bukan lagi 15 hari atau separuh bulan, tapi kalau tiap-tiap bulan orang bikin satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka, tiap bulan sampai 1 tahun, seolah-olah mereka ni berpuasa separuh tahun, tapi pahalanya lebih daripada bertahun-tahun. Ini yang dimaksudkan dalam hadis yang kita pelajari. Pada matan di bawah itu saya bacakan, Nabi ada mengatakan, kata Nabi, wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud dia berpuasa satu hari dan dia berbuka satu hari. Dan kata Nabi, wala yafirru izalaqa. Katanya Nabi Daud ini, walaupun dia puasa satu hari, buka satu hari, tapi dia tetap kuat apabila bertemu dengan musuh. Maksud Nabi, kalau kau puasa satu hari berbuka, kau masih kuat lah, insya-Allah. Musuh datang pun boleh lawan. Pasal Nabi Daud yang dapat menang. Kisah Jalut dan Talut itu, bagaimana Allah izinkan Islam dapat menaluki Baitul Maqdis tu, kisah Nabi Daud lah. Nak beritahu Nabi Daud ni satu hari puasa, satu hari berbuka, tapi perang dia menang, kuat. Seolah-olah Nabi nak beritahu bilang, kau puasa hari-hari tak kuat. Dia tak, badan kau lemah. Dia tak, macam mana cari nafkah? Tapi puasa satu hari berbuka. Macam mana Nabi Daud? Dan dia kuat. Dia boleh menang, menaluki Palestin. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, Nabi beri alternatif. Bukan lagi 3 hari, bukan lagi 10 hari, tapi 15 hari dan 1 bulan. Puasa lat-lat yang disebut sebagai puasa Nabi Daud. Dan Nabi puji Nabi Daud, kata Nabi, wa huwa a'dalus siyam. Yang mana puasa yang dilakukan Nabi Daud adalah puasa yang paling sederhana, puasa yang paling cantik yang harus dilakukan. Kata Nabi, wa huwa afdalus siyam, seutama-utama puasa. Dalam hadis yang diantaranya saya bacakan, kata Nabi, ahabbus siyam ila Allah Ta'ala, puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siyamu Daud, puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Ini puasa satu hari, berbuka satu hari. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Yang kita orang Melayu namakan puasa lat-lat. Itu yang dimaksudkan. Maka itu sehebat-hebat puasa, sebaik-baik puasa, sebagus-bagus puasa, puasa sunnah adalah puasa seperti mana puasa Nabi Daud. Satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Itulah yang Nabi rekomenkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As apabila beliau tuntut terus nak melakukan puasa lebih daripada itu. Sungguh pun di dalam hadis ini tidak menyebut puasa Senin Khamis, tapi puasa Senin Khamis, puasa 6 hari bulan Syawal, itu pada hadis yang lain. Itu terdapat pada hadis-hadis yang lain. Maka kita bincang hadis ini, pengarang bawakan hadis-hadis ini. Dalam satu bulan ada 30 hari. Ada yang ini puasa 3 hari saja, tapi ganjarannya macam satu bulan. Kalau dilakukan setiap bulan, umpama kita berpuasa 1 tahun. Satu. Adanya puasa 10 hari dalam satu bulan, 1/3 daripada setiap bulan. Ataupun ada pula puasa 15 hari dalam satu bulan, puasa lat-lat ataupun puasa Nabi Daud. Itulah puasa yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya yang Nabi ajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita memang tak payah banyak spelling, betul tak? Pasal inilah puasa yang paling hebat. Tak ada lagi puasa yang lebih hebat. Tapi dalam hadis ini, Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia cakap lagi. Katanya, fa inni utiku afdala min zalik. Katanya, ya Rasulullah, yang ini pun bagi aku chicken. Kalau satu hari puasa, satu hari buka, easy lah. Aku boleh kuat, aku boleh buat lebih daripada itu. Anda lihat hebatnya orang ni tak? Ini yang buat tadi, kalau sebelumnya Nabi tak berapa naik darah kan, sekarang dah mulai darah up. Bila Nabi dia cakap itulah sebaik-baik puasa, tak ada lagi puasa yang lebih baik, tak? Dia cakap dia boleh kuat lagi. Mula-mula Nabi kasih can, dia last can malican pula. Naik kepala pula. Nabi tak boleh angkat. Kata Nabi, la afdala min zalik, kata Nabi. Ketahuilah, tak ada lagi puasa yang lebih afdal daripada puasa Nabi Daud. Tak ada dalam Islam.
Dalam hadis itu kata Nabi, wala tazid an zalik. Kata jangan kamu tambah lebih daripada itu. Kata Nabi, inilah yang terbaik dan tak boleh lagi. Ini yang saya nak sebutkan. Kita belajar dalam bab siapakah orang yang paling bertakwa. Nabi dah sebut pada banyak hadisnya. Ada orang tanya kepada ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz, atau khalifah yang paling hebat, khalifah yang ke-8 dalam Islam, ataupun khalifah yang ke-13 dalam Islam, ataupun yang ke-8 daripada yang Bani Umayyah. Clear? Atau khalifah yang ada sisalah daripada Umar bin Khattab. Kerana ibunya Ummu Asim ini, tak? Ibunya Ummu Asim ini adalah cucu kepada Umar bin Khattab. Kita dah cerita panjang lebar. Atau khalifah yang sungguh alim, wara' zahid ilallah, tak? Orang yang hebat. Orang tanya, wahai khalifah, siapakah orang yang paling bertakwa? Beliau jawab dalam Syiar Alam An-Nubala, Az-Zahabi membawakan kisah ini. Orang tanya kepada khalifah yang hebat ini, siapakah orang yang paling bertakwa? Kata beliau, ketahuilah orang yang paling bertakwa bukanlah orang yang kuat puasanya atau orang yang kuat solat malamnya, bukan. Tapi siapakah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang paling melaksanakan ibadah menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut oleh satu khalifah yang hebat. Maksudnya apa? Abdullah ni kan nak kuat puasa, tak? Kuat nak lakukan solat, kuat nak baca Quran, tapi menyalahi sunnah, tak? Maka dia tidak dikira sebagai ini orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, dia menepati syarak, dia menepati sunnah, orang yang taat tentang apa yang Nabi perintah. Kalau Nabi mengatakan itulah puasa dan tak ada puasa lebih, kalau tak boleh cakap banyak lagi. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita bincang di sini, di dalam hadis menceritakan kepada kita, pertama kita kena bela sahabat dulu. Mereka baik, mereka ikhlas, mereka nak masuk surga, dan tak ada orang boleh lawan. Tak ada orang boleh lawan sahabat-sahabat Nabi. Kalau hari ini ada orang yang hebat lah ibadatnya, kita kena sebut sahabat Nabi hebat. Kita kena cerita gitu, ya tak? Lepas tu kata Nabi, khairul qarn, sebaik-baik kurun qarni. Sebaik-baik kurun zaman 100 tahun adalah orang yang hidup pada zamanku, sahabat-sahabat Nabi. Mereka ini anak murid Nabi. Mereka lah yang paling kuat imannya, mereka yang paling bagus amalannya, mereka paling hebat. Kita kena bela. Tapi apabila mereka nak melampau-lampau, Nabi tegur. Nabi beritahu kepada kita. Bahkan dalam hadis ini, dalam keadaan marah, kata Nabi, la sama man samal abada. Tidak ada satu orang pun yang boleh berpuasa, puasa berterusan, puasa wisal, tak boleh. Bahkan dalam hadis ini Nabi sebut 3 kali, qalaha salasun. Nabi berkata 3 kali kepada orang tersebut. So kesimpulannya nak beritahu kepada kita, dalam Islam, orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling taat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang taat dengan sunnah, tapi dia nak bikin lebih pada sunnah, dia juga tidak dikira sebagai yakni ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Nabi adalah ketaatan yang menepati sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dimau oleh Abdullah, Nabi tidak izinkan. Dalam sejarah, dalam hadis ini kan panjang, saya bacakan, saya lompat-lompat. Abdullah menyesal bila dia tengok Nabi mulai dah muka merah, Nabi dah angkat suara, Nabi dah sampai ulang 3 kali, Nabi macam mulai marah. Dalam hadis ini di akhir ni kalau anda baca, Nabi ada mengatakan, kata Abdullah ada mengatakan, katanya, wala an akuna qubiltu salasata ayyam. Katanya kalaulah awal-awal yang Nabi cakap salasata ayyam, puasa 3 hari itu aku ambil allati qala Rasulullah SAW, yang Nabi sebutkan, ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sebetulnya aku lebih suka daripada apa-apa yang ada pada harta ataupun keluargaku. Maksudnya dia tengok Nabi marah ni, dia macam menyesal lah. Dalam hati dia, kalau awal-awal Nabi cakap 3 hari, sudahlah aku ambil, Nabi kan tak marah. Tapi pas aku nak lagi, Nabi kasih can. Aku nak lagi, Nabi kasih can. Sampai akhirnya Nabi angkat suara. Akhirnya Nabi marah sampai 3 kali Nabi ulang-ulang. Dia terasa macam paiseh lah. Rasa macam terasa, aku ni memarahkan Nabi. Maksud Abdullah kerana banyak spelling tadi, banyak colok ni. Akhirnya dia menyesal. Bahkan dalam hadis ini ada menyebut, fakana Abdullah yaqulu ba'da makabira. Adalah Abdullah ni apabila usia ni dah tua, dia sebut, ya laitani kubiltu, wahai, katanya, kalau dahulu tu, ya tak, aku menerima yakni rukhsata Rasulullah, kalau aku menerima keringan yang Nabi berikan lebih utama. Maksudnya apabila Abdullah ni hidup agak tua, dia terasa hari-hari nak puasa tak boleh.
Nak puasa hari ni besok buka pun dah tak boleh, dah tak kuat, ya tak? Bila dah tua ni memang